Ini antara contoh-contoh hadis yang mana bila nak amal kena buat kajian. Ni bukan bidak kita, bidak doktor. Ni demam jenis mana yang perlu guna, mana cuaca sejuk dan sebagainya, dia ada. Mengikut dalam tip buku buku perubatan lama ada disebut. Begitu juga pakai celak ni. Dalam hadis yang saya disebut celak ni boleh merawat mata, jadi mata kalau ada masalah jadi cerah dan sebagainya. Lepas tu pakai kain siapa parah betih tu. Tu benda-benda gitu kita kena faham. Kenapa? Jadi kalau kita belajar kita nampak. Minta maaf saya sebut dah. Ada ni sahabat saya lah. Bila dia belajar hadis, mula-mula molek, lepas tu saya tengok bapa naik sekerat betih dia bakar. Bila dia jadi tu imam, jadi timur masalah. Makmum kelih bapa tu imam ni. Jadi sejekah daripada buku lali. Dia pakai kain. Jadi dia pakai baju kurta. Jadi serabut untuk makmum. Akhir sekali dia ayat saya tu lagu mana dia tu kita nak suruh dia berhenti jadi imam ni tak saya ubah cara dia makan. Kawan tu pula dia kata ni ada hadis sebut pakat tengah betih. Hadis sahih. Nak buat lagu mana? Benda gitulah kita kena tengok. Nabi suruh tu zaman mana? Lepas tu ya saya Umar tu kata aku sedap pakai rapat latah saya Umar kata. Ada sahabat report. Sebab dia tengok Sayyidina Umar pakai labuh. Labuh ni mana kadang-kadang dia rapat di tanah. Bila dia report ke Nabi, sebab Sayyidina Umar telah bercanggah dengan hadis Nabi. Ni hak kata kena tengah hati. Nabi panggil Sayyidina Umar, apa pakai gitu? Sayyidina Umar kata saya tak selesa lah kalau pakai tengah hati. Memang saya suka pakai itu. Nabi kata tak apa kalau gitu kan. Sahabat lain pun pening. Apa gitu? Sedangkan Nabi tak beri. Kita kena faham lah. Kita kena faham bahawa Nabi, kalau kita belajar hadis dengan cara molek, kita akan nampak lah bahawa larangan Nabi itu bersifat sementara. Kita bahas dalam bab ilmu maqasid syariah. Ada setengah syariat dia bersifat sementara. Ada kerana nak menyelesaikan beberapa masalah. Kerana zaman orang Arab jahiliah dulu, tanda sombong pakaian labuh. Tanda sombong. Jadi bila nak kikih buai perasaan tu, Nabi suruh akak kain. Akak untuk lelaki lah. Nak lawan tu, kadang-kadang nak lawan, nak buat penyakit tu, dia kena ada bersifat zahir, benda yang kita kena buat. Bila sudah terdidik dengan molek seperti Sayyidina Umar, Nabi sebut dalam hadis, tak apa, dia bukan khuyalat. Nabi kata dia pakai tu bukan kisah sombong. Sayyidina Umar ni seorang yang sangat warak, tak sombong. Maknanya Nabi nak buat sifat sombong. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad misalnya, yang ditulis oleh Imam Bukhari sendiri, anak kejut juga baca, kita meneng baca, apa dia tak boleh guna pen merah? Pening. Ada ke tak boleh guna pen merah? Orang guna pen merah fasik. Maknanya guru tu raih buku tete. Saudara tak boleh pen merah. Bila kita baca tengok rupanya warna merah satu ketika pernah menjadi syiar ajaran sesat. Ulama tahu kursi dengan tokak lepas kena sembuh ni tak. Apa? Allah ni tak timbul masalah sebab merah bukan menjadi syiar dia, tapi pernah satu ketika akhir sekali tak molek guna pen merah. Nak dobit kitab kena guna pen lain, tak boleh guna pen merah. Makna cara ulama dia ikut cara Nabi. Kalau betul-betul menjadi syiar tak boleh lah. Tak boleh. Sebab juga pakaian. Kalau pakaian tu menjadi syiar satu agama, syiar satu pemahaman sesat, budaya rambut menjadi syiar tu tak boleh. Kena tengok lah. Tu dia punya cara dia begitu, cara dalam agama kita. Begitulah, banyak lagi lah benda-benda lain. Mana kena tahu hadis ni mansuh, hadis ni mubham, mufassar, muhkam dan sebagainya lah. Misalnya 3.3.7 tu, mahu mengikut Nabi tanpa memikirkan sama ada Nabi SAW berbuat begitu kerana suatu sebab atau tujuan tertentu. Misalnya tawaf Kaabah dengan menaik unta misalnya. Ingat tak saya sebut sebelum ni, ada sahabat kita tu nak amal hadis ni lah, guna kanan lah, siapa naik kereta pun guna kaki kanan kan. Itu benar. Jadi bila dia naik kereta guna kaki kanan apa? Sebenarnya maksud dia molek. Dia nak biar boleh pahala semua. Tak padan dengan baca doa saja, kena naik kaki kanan. Jadi bila dia pakai kereta Malaysia ni payah. Tapi dia buat. Siapa guru saya kata nampak macam
Dia gantung kaki hak ni duduk luar, dia masuk kaki kanan dulu, lepas tu dia lepak pakai kaki kiri. Memang payah. Dia kata mula-mula yang payah dia tu. Dia lepas tu dia kata boleh buat dia tu. Terah dia tu. Siapa gua nak kata entah ni kena cari kereta orang putih. Kok duduk badut alik kiri. Baru boleh naik tu. Kita awak nganyi dia kata entah naik ni apa ya naik ni. Oh mari duduk ni. Dah, moga learn ni dia punya gear apa ada duduk atas tu dah. Learn ni bukan duduk sini duduk di dashboard lagi learn. Nah, naik tu. Ai dia kata pelik lagi tapi memang dia buat ni pelik semua. Dia tak apa dia tak suruh lewat tapi dia kata dia rasa senang buat gitu. Alah lagi. Masalah kita sekarang kita ngajar ni kita nak bincang tercapai ke maksud kanan tu. Sebab tu ulama maksud kanan tu dia nak lawan syaitan tu. Sebab syaitan dia suka kiri. Mana hak tu Nabi nak ayatnya kita ni setiap perbuatan kita mesti bersifat lawan musuh adu mubin tu. Hak tu falsafah dia. Kalau kita faham tu, kalau kita tak boleh buat kanan pun tetap kita kata bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ada unsur lawan syaitan. Mana benda hak syaitan buat, benda bercanggah syaitan, jangan buatlah. Itu falsafah dia nya. Sebab tu kena kanan semua. Sebab tu orang curi tak kira kanan kiri. Kalau orang curi pun mikir kena ambil barang orang yang tangan kanan, toh dia tak curi. Tu khasiat dia nya. Misalnya tu curi tu mai tu halu, dia banyak rezeki misalnya kalau dia orang curi mikir susah dia tak curi. Jadi benda-benda gitu sebenarnya latihan kerohanian. Tu sebenarnya. Sebab itulah saya sedih dah. Sebenarnya tarikat pada dah Nabi ni. Tarikat pada tarikat Nabi sebenarnya. Kalau kita faham boleh, tapi hura terkadang tak cukup huraya tu. Tu masalahnya. Bapa ya kanan tu apa? Nak lawan syaitan sebenarnya ulama kata. Kena hura lah tu malik. Tu. Cuba tengok dah sebagai contoh. Minta maaf kita sebut dah. Kita basuh, kita mana kita buat air besar ke air kecil. Bapa Nabi tak guna tangan kanan. Tangan kanan. Bagi. Patah ada setengah orang tu memang Tuhan lahir ke pula dia tak boleh. Dia memang jenis kiri. Yang mana? Nolih pokok kiri. Toleh kok kanan nampak sepuluh orang nyetok. Lepas tu nak buat mana? Kita kata tak boleh pahala sama menolih. Dia nolih. Lepas tu kata kita masa basuh berok tu kita kata dah guna tangan hak tu juga maka tu berlaku tak terletak kau jari-jari dia tanya kau itu paruk dia tashkir kau tu serabut perut kau ni kalau tak faham tu saya pernah jumpa dah tu dia kata tak boleh kena habis rumah ke tangan kan juga kawan ni memang tak boleh guna tangan gigi kecil ni sebut depan orang kan jaga tu banyak kok kan tu nyetok rambut gitu rambut nak makan tu ada jadi kita kena faham lah maksud kanan tu sebenarnya apa dia tu dalam hadis memang berat bab tangan kiri ni ada seorang tu Nabi doa ni ulama kata orang munafik dalam hadis kita akan jumpa lah akhirat tu Nabi suruh kanan dia kata biar Nabi suruh kanan aku nak buat tangan kiri dia makan tangan kiri siapa Nabi doa ke dia mudah-mudahan Allah akan melumpuh tangan dia. Lepas tu tak boleh hakak tangan kiri. Adalah hadiah saya. Ulama kata ni orang munafik. Bukan sahabat tu. Bukan sahabat tu. Itu orang munafik. Maknanya berat sungguh bab menganan ni. Tapi kita kena faham lah maqasid dia ni panggil maqasid. Kena bahas dari sudut maqasid syariah itu. Tu. Nak lawan syaitan sebenarnya. Kalau kita hura falsafah. Kenapa Nabi tayamun bukan tayassur? Kita akan faham lah. Kita akan faham rupanya tinggi dia punya falsafah agama ni. Tapi kita tak faham. Mana kalau setiap kali kita buat kita teringat hal tu ke tak? InsyaAllah dia jadi molek akhlak kita. Sebab syaitan ni dia lawan kepada benda yang positif, benda molek. Jadi benda-benda gitulah sebenarnya. Bila kita belajar hadis kita akan jumpa lah banyak lah tu. Sini dia ada buatnya. Nombor 2 ni. Ni tidur mengiring di atas lampu kanan selepas sembahyang subuh sebelum mengerjakan sembahyang subuh dan lain-lain. Ni sebut sini ada sini. Ni gitu. Ulama kata kih Nabi letih. Moga dia baca sembahyang tahajud tu satu rakaat tu surah Baqarah. Lepas tu Nabi ni lah hadis yang sahih. Nabi ni ketika dia rokok tu sepanjang tu juga. Hak tu sahabat tak boleh nak buat. Sahabat kata ada sahabat buat tak ingat Sa'ad bin Abi Waqqas tak silap ana. Dia pernah nak ikut Nabi sebab Nabi ni ada juga Nabi sembahyang tahajud di masjid ada juga. Sebab sahabat pergi sakut alih belakang ikut. Dia kata
Aku berasa nak cabut ni lutut ni. Dia kata kalulah email masa tu tidak Nabi aku mufarakah. Tapi dia bila Nabi tu nak ambil kelebihan tu lah, sakit dia kata habis ni. Lepas tu pergi. No. Jadi Nabi ni apa yang Nabi boleh buat? Pada Nabi tua tu. Tua dah Nabi. Dekat dengan 60 tu memang tua. Hadis tu Nabi tu tua benar tu. Banyak dah tugas-tugas besar dia serah pada sahabat buat pemerintah. Tapi kenapa dia boleh semaya sujud selama tu juga? Sebab tu malam ni bagi 3, dia ambil 1/3 malam tu sampai ke subuh dia buat. Kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak buat. Apa Nabi boleh buat? Ulama kata sebab Nabi dia buat sikit-sikit daripada muda dia buat semua. Supaya orang akak lembu lah. Lembu dia beranak, dia akak dia kecil. Siapa lembu besar nak melehok lagi. Dia lah kedok tahu bukan hadis. Dia cerita tu Tok Guru saya sendiri. Dia Maulana mu yang ngaji pondok kan cerita dia banyak tu. Dia nampak anak murid ngatuk atau bik cerita lalu. Waktu cerita lembu. Siapa lembu nak meleh boleh akak lagi. Lembu berbengih. Dia akak. Maknanya stamina. Ayatnya gitu. Sebab Nabi pun tak. Kena kita kata kenapa Nabi tua puruk lagi mai tahajud. Siapa sahabat dia, siapa anak dia, siapa tahu tali dia tu nak menyanda, nak semaya. Tapi Nabi boleh. Ni ayatnya kuat Nabi. Sebab apa? Stamina. Buat semua. Buat seistiqamah tu. Jadi orang ni pun sebab tu tak ada orang amal ni. Dia mengikut guru saya dia kata ada setengah-setengah tempat tu dia amal buat. Dia balasah dia tengok tak ada orang ada dia buat gitu. Ada, memang ada. Tapi kat dia pun malu nampak orang mari bangun lalu. Dia balasah. Saya pernah jumpa. Ada dia buat. Dia kata nak ambil sunnah jari-jari dia. Di Tuala Saluk nama tempat. Tuala Saluk ada. Mana dia jumpa lah ni. Tapi sebenarnya hak ni maksud saya lah. Sebab tu kalau kita amal kita tidak tahu maqasid dia tidak praktikal. Kenapa ingat? Supaya juga gosok gigi. Kayak dulu kan ada kan orang sugi dekat duk alas semaya sugi. Lepas tu dia tak dalam poket. Sebab dia terdekat nak semaya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak jadi buat setiap kali nak semaya. Bukan setiap kali nak ambil air semaya. Setiap kali nak semaya. Mana lepas mana hadis tu seolah-olah dekat nak semaya. Maknanya dekat paling dekat masa mana? Dia lesah. Ya amal gitu sungguh. Tu imam qomat dia pun. Wah boleh. Tu kita kena tengok Nabi amal lagu mana. Tepat gosok gigi kau dah lesah ni. Dia kena tengok. Jadi kalau kita tak faham batu jaduh tu kena faham lah. Jadi bila awak kita cuba fikir soft pertama pun ada berlaku gitu. Jadi sebab saya kena dah. Dia semacam bang tu kan. Kita pun jadi kaya mata. Kena dah, saya kena dah. Sebab tu Tok Guru lepas tu alhamdulillah lah ni tak ada lah. Lah ni orang faham dah. Mengaji bila mengaji semakin dia tidak gitu. Supaya kita kata makan next atas. Madu dan sebagainya tak boleh kita nak gomo gitu. Habbatus sauda tak boleh. Walaupun ada sebut dalam hadis pun. Sebab tu ulama kata itu bahan pemakanan. Mana Nabi intirah bahan pemakanan yang ada unsur kesihatan, yang boleh ada unsur pemakanan unsur kesihatan. Jadi nak guna dia tu kena kaji dulu. Kaji dari segi dos dia sesuai dengan orang. Ada ke tidak orang tidak sesuai dengan dia. Walaupun dia tu bahan kesihatan. Tapi kena buat kajian dulu. Sebab ada nyetok kan makan. Dia capur madu, capur tokak ali, capur gotu-gotu, nak capur gotu nyetok. Banyak jenis dak. Dia ingat kau bila banyak jenis tu dia power tu dak. Power. Siapa dia mati, dia besuk nak mati. Malah sebutlah nama ke dia nya. Jadi teruk. Sebab tu guru saya beringat benar. Maulana Asy dia kata kena beringatlah. Jadi hak kawan ni hak kata hak nyetok pakai dia bagi sebotol ke Maulana. Maulana kata Maulana sebut kanan. Doktor kau dia tulang kita tahu ngaji pondok dulu. Wak obat ni anak aku seminar dia tu. Dia boleh 80,000 dari bulan puasa saja dia ada sebelum Malaysia. Ingat dulu kempes tu kan? Ada tu. Bahaya. Anak tanya dia. Jadi kalau kita tengok dalam hadis tu sebenarnya anak nak sebut tu apa kata dia kita, tapi sebenarnya dosa tu. Dari segi amanah tu tak boleh. Bila kita makan kepada orang dia rasa sedangkan kita tak ada kemahiran bukan dalam bidang kita tak boleh salah dalam agama tu. Salah dalam agama tu. Supaya anak tidak doktor tapi anak nak kecek dalam bidang kedokteran tidak berat tu. Duk tu orang makan guna kita bukan bidang kita. Orang tu makan jadi lagi ilahnya kita mari nyakit lain. Ataupun tak ilah jadi bertambah.
Tu misalnya satu kes berlaku anak ayat ni. Dulu anak kita nak combine dengan hadis. Bila pergi cek doktor kata dalam tubuh dia darah dia herba ada. Berlebihan luar biasa. Doktor kata awak makan ke dia? Hak dalam bentuk kapsul lagi, hak dalam bentuk minum lagi. Banyak kau. Doktor kata, orang zaman dulu dia tidak makan kayu, dia rebus air. Dia ambil air kita ni bahan kayu mesti ada halus telan kok. 3 kali sehari 2 butir, 3 kali sehari. Enggak tahu sih rosak. Walaupun ni dalam jadi ada bertakun macam-macam lah doktor kata bahaya. Kayak orang zaman dulu kayak dia rebus ambil air saja, patut tapis pula dengan kain, air saja. Ni kita ni bahan kayu tu. Cuma beza dia meseng je. Sebab dia tak look nak mamah. Jadi doktor tu kata bahaya. Saya pernah tanya doktor Hafizah, kita nak jemput hari ke dia ni mari sini. Saya pernah tanya dia madu ni sebenarnya lagu mana pemakan ni di show kali doktor. Dia sebutlah, kejut kita. Tu dengar doktor, kalau doktor dia catch. Dia kata madu ni panas tak. Setakat kita dengar je kalau itu besar putih gesek ni boleh wi. Waktu kalau budak kena campur dengan air tak boleh direct, takut panas. Lepas tu dia sebutlah setengah penyakit tak boleh kerana benda tu panas. Kita comel dalam roti gini. Fabi. Lepas tu tak berasak mana. Duduk dalam aircon tak ada lagi. Dah sehari-hari berapa tu. Cuba fikir. Lepas tu kadang-kadang jadi penyakit lain pula mari. Sebab itulah dalam hadis benda tu sebenarnya kalau ngaji hati kita akan faham. Beras pada huraian ulama. Lepas tu sini yang terakhirnya berpegang dengan suatu hadis dan mengamalkannya tapi tidak berusaha memahami hikmat dan rahsia di sebalik galaknya itu. Ini orang panggil mawara azal. Mana di sebalik anjuran Nabi itu kita kena faham lah. Gapo Nabi nak sebenarnya. Misalnya betul soft misalnya. Kadang-kadang setengah orang betul soft apa susah kita. Rapak ni kesok anak jari kita ni. Kita orang sikit dia apa sikit. Jadi tak khusyuk kita semaya. Tak boleh siapa ketemu. Maksud dia sebenarnya dia kata Nabi sebut dalam hadis tak suwi syaitan masuk tengah. Syaitan ni macam mana? Lepas tu kalau rapat dia tak boleh masuk. Lepas tu dalam hadis, dalam Mishkat ada sebut tu syaitan ni masuk fi majrad dam. Syaitan ni bergerak nak mari merosakkan kita. Dia tu boleh masuk, rapat tak rapat, dia boleh masuk melalui saluran darah, bergerak bersama darah. Lepas tu kita tutup memahami masalah sah tu tak? Gapo dia? Jadi maknanya kita bandingkan hadis tu dengan hadis sah ni, gapo dia Nabi nak ayat sebenarnya? Jadi kita perapak siapa? Lepas tu Tok Mimi pula kata kena bahu ke bahu. Tak ada apa, kau ini gemuk metang. Siapa kita duk gitu Maya? Nak buka tak boleh ni. Gitu Maya. Tengok orang tu kata Wahabi pula. Kitanya tak boleh nak buka ni. Lagu mana? Benda-benda gitu kenapa hal? Siapa setengah tu sakit kaki dia, kita pura dia perapak. Terpura dia perapak. Sekali buka gitu kaki dia. Lagu mana sebenarnya? Wajib kita ada. Waktu dah moyak dah. Jadi benda-benda gitu sebab itulah kita akan sebutlah kata dalam bab solat. Moga pekoh kita masuk bab solat ni, minggu depan masuk bab solat ni. Kita akan sebutlah benda-benda gitu kenapa hal tu? Gapo dia sebenarnya Nabi? Kalau betul-betul memang dalam hadis Nabi sebut tak suwi syaitan masuk. Memanglah. Tu bahasa falsafah tu. Patut kalau rapat ada. Tu nak ayatnya rapat tu maknanya kita ni dak. Nak ajar supaya betul hati kita tu. Jangan buruk sangka. Banyak situ falsafah dia tu. Tu sebenarnya. Lepas tu kalau jaga molek itu patut tawik masjid balas kaki. Tak ada mana betul sah tu. Tak boleh sibuk sikit lah sangka buruk lalu. Sikit lah kecek macam-macam. Tak ada mana betul sah lagu tu. Tu benar-benar gitu. Jadi dalam hadis dia sebut lakar tu. Mana kalau kita belajar nampak maksud Nabi, tinggi nampak hadis Nabi, bukan zahir gitu saja tidak. Kita akan bincang belakang tu bak pakai piyah ke apa tu tak. Semua dia ada belakang tu. Begitulah hadirin. Jadi penyelewengan fakta-fakta sirah dan sejarah ni pun baca sendiri insya-Allah minggu depan. Jadi minggu depannya saya nak ambil sini sikit nak supaya faham kita nak guna lagi kitab ni. Keperluan kembali pada sistem talaki kita nak bincang khusus berkenaan dengan hak 5.4 tu. Kita nak ambil sikit sistem talaki. Saya tidak nak bincang semua ni. Sebab minggu depan insya-Allah kita akan masuk membicarakan mukaddimah kitab. Jadi mukaddimah kitab tak ada dalam ni. Ni tak ada lagi mukaddimah kitab ni. Tu nota khusus dulu. Jadi saya pun tak pasti sempat ke saya nak itu sebab kita pun
Moga benar duduk ala kitab kan. Kalau dah insya-Allah saya akan photostat muqaddimah kitab Imam Bukhari. Dalam ni tak ada. Sebab Tok Syekh tu kalau kita tengok dalam masa saya dulu dia pakai syarah gitu ya. Oh, dia pakai syarah gitu ya. Sini pun tak mari. Ada sebab dalam kitab ni dia mari tu, kok mari. Kenapa? Imam Bukhari tak ada muqaddimah dia tu. Mari bismillah kat terus, mari tajuk lalu. Kau orang lain alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Madalah muqaddimah tu. Dia tak ada. Bismillah. Oh, pergi situ lalu. Apa lagu tu? Padahal kitab lain tak ada lagu tu. Mari kitabul wahyi selalu. Lepas bismillah selalu. Sebab kalau kita kuliah ada, mari buka kitab bismillahirrahmanirrahim. Buka surat apa kita? Orang kata aku boy molek ustaz ni tu. Mesti orang kata gitu. Tiba-tiba Imam Bukhari buat lagu tu. Padahal dia nyalin jangan kira mustahil mutlak ni. Dia ni kata tak boleh ikut mazhab, tak layak. Dia kena istimbat di hukum. Siapa orang panggil mazhab Bukhari kan? Tiba-tiba lagu tu cara dia. Bahas panjang, berapa muka surat tu guru bahas tu. Apa gitu tu. Layak tu saja. Baik. Jadi hak ni tak ada. Jadi hak tu anda kena buat khusus pula tu untuk mukaddimah kitab dia. Pertama sekali kita nak cuba tengok 5.4. Bentuk sistem secara talaki terbahagi secara kasar pada 3 bab. Kita nak ikut mana? Tariqus saddi ke, tariqul ardi ke, tariqut tahqiq wa tafsir. Jadi kita nak guna pengajian untuk tahap kita ni hak mana ni? Jadi insya-Allah anda akan sebut sasal lah. Lepas tu kita akan sebut kita nak ambil hak mana. Kalau nak ambil hak sar, tak layak kita. Sar ni dia pakai baca gitu, tak terjemah. Baca gitu, dia kena betul baris nak ambil sana ya. Tu orang alim dah tu. Tapi kita akan sebutlah dia punya secara detail. Lepas tu tariqul ard. Ni syarah sikit-sikit makna kalimah gitu ya. Ni kalimah yang payah sikit tahlil lughah gitu. Ni. Tariqut tahqiq wa